Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, cikgu nak sambung satu hari 10 soalan modul perkembangan pelajaran 2 lah, MPP 2 tingkatan 5 daripada Negeri Terengganu. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, cari nilai. So nilai dibagi tambah dan bundakan jawapan betul kepada dua angka bererti. So dia nak bundakan dua angka bererti. So yang ni just tekan kalkulator lah sebab dia kertas satu. Okey, so kita tekan kalkulator 301.45 tambah dengan, okey, kita buat bracket 1.96 darab 8. Okey, tutup bracket. So kita akan dapat 317.13. Okey, so bila dia kata dua angka bererti, so kita tulis dulu 317.13. Betul tak? Okey, so bila dua angka bererti 1, 2, kita tengok yang ketiga lah. Okey, kita tengok yang ketiga. Kalau yang ketiga ni lebih besar daripada 5, so kita akan tambah 1 lah. So dia akan jadi 32. Tapi kita tak boleh ambil 32. Kita kena ambil kosong dekat belakang. Sebab dia point 00, maksudnya 320. So settle jawapan dia. Pelajar jangan silap, pelajar jangan ambil 32 saja. Sebab 32 dengan 317 jauh jawapan dia. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Yang ni pun just tekan kalkulator saja. Okey, 0.0581. Okey, cari hasil tambah. So kita tambah 34.6. So darab 10 kuasa negatif 3 maksudnya eksponen negatif 3. Okey, so macam ni. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 0.0927. 0.0927. Okey, so dia nak dalam bentuk piawai lah. Kita tekan engineering, kita cuba mana engineering, ENG. Okey, so pelajar akan dapat 92.7. So alih titik ke depan 1, so tambah 1. So dia akan dapat negatif 2 lah. Ataupun daripada soalan 1, 2. 9.27 darab 10 negatif 2 titik alih ke belakang. So jawapan dia adalah B lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni pun just tekan kalkulator saja pelajar. 0.072. Okey, bahagi. So kita bahagi ataupun kita buat per pun boleh bahagi. Okey, kita buat bracket 2 darab 10 kuasa 3. 2 eksponen kuasa 3. Okey, tutup bracket. So kuasa 3. Okey, so kita akan dapat jawapan macam ni lah. 9 darab 10 negatif 12. Okey, so kalau pelajar bimbang, pelajar just settlekan yang bawah dulu pun boleh. Okey, 2 eksponen kuasa 3. Maksudnya 2 darab 10 kuasa 3 lah. Okey, tutup bracket, dikuasakan dengan 3. So pelajar akan dapat jawapan macam ni. Okey, lepas tu kita ambil 0.072 bahagi dengan jawapan kita tadi, answer ni kita panggil balik. So kita tekan sama dengan, so jawapan dia adalah A. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Diberi bahawa 1P36 asas 7 sama dengan 468 asas 10. Cari nilai P. So kalau kita nak cari nilai P, kita mesti samakan asas dia lah. 1P367. Okey, sama dengan 468 asas 10. Maksudnya
kita kena tukar yang ni kepada asas 10 pun boleh, tukar yang ni kepada asas 7 pun boleh. Okey, cikgu nak tukar pada asas 7 lah. 8 kepada asas 7. Okey, just tekan kalkulator sajalah pelajar. Okey, 468 bahagi dengan 7. So jawapan dia dapat point, tapi kita tak nak point, kita ambil 66 saja. Okey, 66 darab dengan 7. So kita akan dapat 66 darab 7. Okey, pelajar akan dapat 462. 468 tolak dengan 462. So kita akan dapat 6 lah dekat sini. Bagi dia 6. Okey, so kita tekan kalkulator lagi. 66 bahagi 7. 66 bahagi dengan 7. Kita dapat 9.43. Kita nak 9 je. 9 kali dengan 7, 63. So 66 tolak 63. So kita akan dapat 3. Okey, sambung lagi. 9 bahagi 7 dapat 1 point something Jadi 1 kali 7, 7 lah. 9 tolak 7 dapat 2. So 1 kita tarik turun bawah. So dapat macam ni. Okey, baca daripada bawah. So jawapan dia, pelajar akan dapat 1, 2, 3, 6. So P ni adalah 2. So settle. Mudah sangat-sangat Kita yang penting kita samakan asas dia lah. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, hitung asas 2 ni tambah asas 7 tambah asas 4 dalam asas 10. So kena settle satu-satu lah. So 1, 1, 0 asas 2 nak tukar pada asas 10. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 4 kali 1, 4 lah. Tambah 2 kuasa 1, 2. Okey, 2 kuasa 0, 1. 1 nak 0, 0 lah. Jadi kita akan dapat 6. So yang ni 6. Okey, tambah 1, 2, 1 asas 7. 7 kuasa 0. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. 7 kuasa 2, 49. Okey, 7 kuasa 1, 7 lah. Darab 2 dapat 14. So tambah 7 kuasa 0 adalah 1. 1 kali 1, 1 lah. So kita tambah. So kita akan dapat 49 tambah dengan 14. Okey, tambah dengan 1. So pelajar akan dapat 64. So dekat sini 64. Okey, tambah dengan 23 asas 4 tukar pada asas 10. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 1, 4 lah. 4 kali 2, 8 tambah 4 kuasa 0 adalah 1. 1 kali 3, 3. So kita akan dapat 11. So just tambah sajalah. Okey, 64 tambah dengan 6, 70. 70 tambah 11, so 81. Okey, mudah sangat-sangat. Okey, so seterusnya soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni soalan sudut Soalan sudut. Okey, PQRS ialah sebuah pentagon. So kita tahu pentagon PQRST. Okey, PQR ialah sebuah segitiga sama sisi. So bila sama sisi kita tahu hasil tambah setiap sudut dia 60 lah. 60. Okey, seterusnya kita nak cari nilai X. Okey, pelajar just cari sisi dia lah. 1, 2, 3 4, 5. Betul 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tolak 2 darab dengan 180. So kita akan dapat 5 tolak 2, 3. 3 darab dengan 180. So pelajar akan dapat 540 lah. Okey, maksudnya hasil tambah semua sudut dia 540. So macam mana nak cari nilai X? So 540 tolak yang ada Tolak 85. Tolak 75. Tolak dengan 80. Tolak dengan 3 ni lah 100, 106, 180. Sorry 180.
So kita akan dapat 120. X tu 120. Okey, so jawapan dia adalah C. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, rajah 2 menunjukkan heksagon sekata. Okey, apa maksud heksagon sekata? Maksudnya segitiga ni ataupun panjang dia ni sama. So heksagon kita tahu kan 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tolak 2. Okey, darab dengan 180 bahagi dengan 6. So kita akan dapat sudut dia lah. So 6 tolak 2 dapat 4. So 4 didarab dengan 180. So pelajar akan dapat 720 bahagi dengan 6. So kita akan dapat setiap sudut dia 120. Maksudnya setiap sudut ni 120, 120, 120. Semualah, semua sudut dia. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak cari P tambah dengan Q. So kita tahu dekat sini ada berapa sisi ni. 1, 2, 3, 4 sisi. So bila 4 sisi, sudut dia mesti 360 lah. Okey, kalau kat sini 120, dalam dia automatik pelajar tahu 60. Okey, seterusnya sudut dekat sini tadi 120. So sudut sebelah dalam ni 360 tolak 120. Okey, 360 tolak dengan 120. So pelajar akan dapat 240. Okey, so sekarang ni soalan dia P tambah dengan Q. So P tambah Q. Okey, tambah dengan 60 tambah dengan 240. So akan dapat 360 lah. So kat sini kita tambah, kita akan dapat 300. So P tambah Q sama dengan 360 tolak dengan 300. So dapat 60. Okey, ada jawapan. Senang Okey, settle. Kita pergi kepada soalan 8. Okey, soalan 8 ni soalan bulatan lah. Okey, bila sebut saja soalan bulatan, pelajar akan belajar dua perkara lah. Okey, pi j kuasa 2 untuk luas, 2 pi j untuk lilitan bulatan. Okey, senang je. Dua formula je pelajar kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok. Diberi jejari bulatan 8, cari perimeter kawasan berlorik. Perimeter kawasan berlorik. Maksudnya kita nak cari ni, okey, tambah dengan kat sini. So jejari dia sama 8. So kita nak cari lilitan. So lilitan kita dah ada dah kat sini. Tapi kita kena tahu sudut kat dalam ni lah. Okey, 360 tolak 50. So pelajar akan dapat 310 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan jejari dia 8. So just tekan kalkulator sajalah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. 310 per dengan 360. Okey, darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 8. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia macam ni lah. Okey, kita tekan ABC. So kita akan dapat 43.3. Maksudnya lilitan ni 43.3 berapa ni? Kita ambil dua tempat 30 lah. Okey, ditambah dengan 8 tambah 8. Mana jawapan tadi? Ini jawapan tadi Okey, tambah 8 tambah dengan 8. So pelajar akan dapat 59.30. So ada jawapan tak, kita tengok. 58 ke 59? 59.30. So jawapan dia adalah C. Mudah sangat-sangat untuk soalan ni 8. Okey, seterusnya soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni adalah soalan bulatan lah. Okey, soalan bulatan pelajar kena tahu beberapa perkara lah.
Okey, yang pertama sekali, bila tangen bulatan macam ni pelajar, tangen. Nampak ni, tangen bulatan yang sambung dengan pusat bulatan. So sudut dekat sini kita tahu dia 90. Ni pelajar kena tahu. Okey, so bila sudut sini 90, sudut sini 26, automatik pelajar akan tahu sudut dekat situ. So 180 tolak 90 tolak dengan 26. So kita dapat jawapan dia 180 tolak 90 tolak dengan 26. So pelajar akan dapat jawapan dia 64. So kalau kat sini 64, so sudut dalam kita tahulah. Okey, 180 tolak dengan 64. 180 tolak dengan jawapan kita. Terus 80 tolak dengan 64 teruslah. Okey, so pelajar akan dapat 116. So 116. So kita tengok dekat sini ni jejari dia sama. So automatik sudut sini sama dengan sudut sini lah. Okey, so 116 ni 180. Okey, ditolak dengan 116 tadi. So kita dapat 64. So kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat jawapan dekat sini 32. So dekat sini pun 32. Okey, kita tengok soalan cari nilai Y. So 2Y sama dengan 32. So Y sama dengan 32 bahagi dengan 2. So pelajar akan dapat 16 lah. Okey, so 16 settle untuk soalan yang ke-9. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir ni adalah soalan rhombus lah. Okey, soalan rhombus. So dia bagi E, F, G, H masing-masing ialah titik tengah. So semua titik tengah dekat sini. Okey, satu titik X bergerak dengan keadaan jaraknya titik E dan F adalah sentiasa sama. Okey, lukis X, lokus X ialah garisan. Okey, soalan dia. So kita tengok dekat sini, ni soalan lokus soalan lokus. Okey, macam mana kita nak settle soalan lokus ni? Okey, so yang ni cikgu akan explain kemudian lah, nombor 10. So cikgu tinggalkan pelajar dulu soalan 1 hingga soalan 10 ni pelajar boleh cuba dulu. So esok cikgu sambung part 2 part 2. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.